keputusan ni memang dah ada lah dengan saya. Ujian-ujian tu, tapi kalau nak review lalu pun boleh review je. Okey, jadi kalau saya nak beritahu Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni kita ada di makmal berpusat di UMT. Seperti mana yang awak-awak duk sibuk kan. Ramai PM saya tanya apa keputusan, adakah orang kata objek pelik yang Pok Muk bawa baru ni, adakah ia adalah sejenis ambergris ataupun tidak. Semua orang tertanya-tanya apa keputusan dia. Jadi hari ni kita mari balik ke UMT, ke makmal berpusat UMT ni untuk dapatkan pengesahan apa sebenarnya objek pelik yang Pok Muk jumpa di Pantai Keluluk baru-baru ni kan. Kalau kita dah buat video part 1, part 2 baru ni. Jadi hari ni akan terjawab lah boh. Akan terjawab lah sama ada objek tu ambergris ataupun sebaliknya, ataupun benda lain, ataupun benda yang UMT boleh bagi tahu kita benda apa sebenarnya benda tu boh. Yang tu yang kita nak tahu sebenarnya. Jadi sekarang ni kita masih menunggu pihak UMT untuk memberitahu kita lah, memaklumkan kepada kita keputusan yang dibuat berpandukan ujian makmal yang dijalankan. Sama ada barang tu ada tak embrion. Embrion ni sejenis kandungan yang boleh dikatakan boleh untuk buat minyak wangi tu kan. Jadi kita tunggulah awak sekalian. Beres bos. Beres awak mu Okey awak. Assalamualaikum Cik Asrul. Salam. Selepas sebulan ada tak? 3 minggu. 3 minggu lah. Tu pun sebab delay, sebab saya kebetulan ada kerja. Sebenarnya awal lagi UMT dah dapat keputusan tu. Jadi terlalu ramai Cik Asrul yang bertanya-tanya. Tapi ada juga yang bagi tahu kenapa mak susuk ke. Maknanya betul dah ni mak dok kabur, takut orang tahulah apalah kan. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu, dan saya pun tak pernah bertanya Cik Asrul macam mana keputusan, tak tahu. Sebab kita nak tahu dengan ada Pok Muk sekali lah. Maknanya sebab Pok Muk tuang barang dia. Jadi Pok Muk yang berhak tahu, yang pertama kali berhak tahu benda ni. Jadi hari ni dah ada keputusan dah Cik Asrul Ya, ada keputusan dah. Jadi sepatah dua katalah daripada pihak Cik Asrul berkaitan dengan ambergris ataupun ujian yang dijalankan berkaitan dengan okey. Seperti kita tengok bahagian sebelum ni, kita buat beberapa ujian lah, ujian kimia dan juga ujian keterlarutan kita ada buat jugalah. Okey, ujian kimia yang kita buat ialah menggunakan peralatan yang saya kata tu harga RM1.5 juta ni. Okey, jadi memang fokus utama kita untuk buat analisa ujian kimia ni untuk mencari 3 komponen utama lah. Okey, yang pertama dia panggil embrion, yang kedua dia panggil coprostanon, dan yang ketiga dia panggil epicroposterol. Jadi ketiga-tiga komponen ni ataupun compound ni sebahagian ni kalau ada terbuktinya ialah ada tuling. Okey, terbukti ialah ada tuling. Dan jika dia tidak ada, kita kata tak tuling lah. Tak tuling lah, dan mungkin rupa saja sama tapi sifat kimia tidak sama. Okey, sifat fizikal dapat sama, sifat kimia tak dapat sama. Jadi jika ini tak tuling, maknanya tidak ada dah kegunaan untuk kita kata boleh buat minyak wangi tu semua. Tak ada lah, tak nak ekstrak lah compound tu. Jadi kalau ikut keputusan ni memang dah ada lah dengan saya. Ujian-ujian tu, tapi kalau nak review lalu pun boleh review je. Okey, jadi kalau saya nak beritahu agak duka cita lah, sebab memang 3 komponen utama yang kita cari tu memang tak keluar dalam analisis kita. Okay, jadi dia keluar benda-benda lain yang kita pun tak pasti, tapi memang ada lah bahan kimia yang keluar tu. Okay, dan kita pun ada juga buat ujian-ujian fizikal yang lain. Kita cuba juga buat ujian pemerhatian macam bakar. Dan apabila kita bakar tu yang bahan yang objek yang Pok Muk bagi ni, dia sedikit berbau macam getah. Getah. Ya, buah hangit sikit lah, buah hangit sikit. Okay, dan kalaulah kita bakar yang original, yang betul, dia tak bau gitulah, dia bau lain. Bau lain. Tak bau wangi tapi tak bau macam getah tu. Jadi dia jelas bau macam getah. Yang dihangus lah. Jadi duka cita jugalah kena Pok Muk. Kita pun tak tahu juga benda tu benda apa yang sebenarnya, tapi saya suspek ianya berasal daripada natural product. Okay, natural product lah. Bahan asli mungkin daripada tumbuhan jugalah, ataupun mungkin juga bahan yang telah diproses, lepas tu dia berubah bentuk kerana kepanasan matahari. Jadi maknanya yang kotor-kotor tu mungkin dia duduk kat pasir semua kan, jadi nampak hitam-hitam dah. Tapi kalau lah kita tengok sampel-sampel pengalaman saya, sampel-sampel sebelum pada ni, kebanyakannya sampel yang orang hantar pada sampel tu berliling. Dia ada sedikit berliling, tapi walaupun berliling,
tak semestinya ada komponen 3 komponen saya sebut tadi tu. Jadi kalaulah kita pernah terima sampel daripada luar negara, kita tak boleh nak review juga dia punya identity dia, tapi dia adalah komponen embrion. Jadi barulah kita berani kata ianya tuling dari segi kimia dia. Dari analisis kimia. Tapi kepada pembeli ke penjual ke tu atas dia lah. Atas dia lah kena explain dan kena memahamkan. Sebab pembeli pun memang dia nak lihat compound ataupun sebatian utama ini sebagai indikator ketulinan dia. Dia kata. Dan masyarakat yang jumpa ambergris pun yang banyaknya kita dengar di Indonesia, di Filipina, dia pun suka nak jual ambergris tu. Tak semudah yang dijangka. Sebab nak cari buyer yang percaya tu susah. Dan buyer pun memang tak nak tertipu lah pembelian benda tu. Mungkin sebelum ni dah banyak, mungkin dah pernah ada rekod tertipu lah apa benda kan. Betul. Tanpa buat kajian, cuma dakwaan dari segi sifat fizikal saja, orang beli dengan harga yang mahal, rupanya bila cek balik tak berharga. Tidak berharga. Jadi benda tu yang menyebabkan orang takut sebenarnya. Cik Asrul. Jadi sekarang ni memang orang berhati-hati jugalah. Kalau kita tengok dalam website penjualan dan juga website jual beli ambergris lah, memang antara dia pun agak sanksi ketulinan tu. Dan kebanyakannya memang minta ditunjukkan dalam website itu dia pernah buat analisis secara makmal. Jadi kalau doktor dia akan habis gitu je lah. Tak terjual lah. Jadi secara kesimpulannya memang dari segi result-nya memang tidak ada lah komponen utama tu. Dia ada komponen dia Cik Asrul, kalau Cik Asrul tengok. Dia ada komponen 1 hingga 7. Kita tengok komponen dia, ada decane, ada ni pun ada decane juga, ester lah yang besarnya ester. Tapi saya pun tak pasti dia datang daripada mana. Tapi bahan kimia tu keluar. Tapi kalau kita tengok original ni, graf original, dia ada embrion. Mana original? Saya sebut 3 tadi. 5, 6 tu benda utama lah. Beza. Graf pun lain. Graf pun lain. Dan kalau kita nak tengok yang original orang hantar. Kita dapat ni hot A ni hot original. Dan ni yang orang hantar ada nombor 5 ni. Nombor 4, nombor 5 ni ada yang sama dengan nombor 5, nombor 6. Jadi boleh katakan hot ni, hot orang hantar sebelum ni ambergris lah. Ada ambergris original lah. Jadi kalau tengok pada kandungan, sebab kita pun tak tahu apa kandungan ni dari segi kimia dia ada untuk kegunaan benda tak Cik Asrul? Setakat ni saya tak boleh mengesahkan kegunaan apa-apa, tapi kandungan dia tu pun sikit saja. Dalam ujian kita persentage dia pun sikit je. Sikit sangat persentage dia. Sikit. Jadi dalam banyak-banyak kandungan ni 1 hingga 7 ni. Mungkin ada satu kandungan okey sikit lah ke ada tak benda yang orang kata bermanfaat sikit lah? Saya tak nampak ada hak bermanfaat lah. Tapi yang kita nampak ianya sini ester lah. Ester ni memang kadang-kadang dia boleh menghasilkan bau wangi jugalah. Tapi hak kandungan banyak ni ester lah, 15% dengan 18%. Hak lain-lain tu sikit-sikit ada jugalah, tapi kita tak dapat mengenali secara spesifik tepat. Dan sebab alat ni dia tak boleh tahu benda tu asal daripada mana. Sumber daripada mana. Dia boleh tahu hanya bahan kimia benda ada je. Jadi memang kita tak boleh nak predict lah. Tapi dari segi orang kata dah Cik Asrul antara orang yang berpengalaman lah dengan tim sekali. Dah banyak dah sampel-sampel dah buat kajian, bukan saja dari sudut benda ni, dari segi duduk benda-benda lain pun memang hebat lah bahagian-bahagian kimia, bahagian-bahagian ni. Secara jujurnya daripada segi pendapat Cik Asrul, objek ni benda sebenarnya. Itu yang saya nak tahu. Adakah ia plastik? Saya dapat dia segini getah yang bentuk kita panggil polimer. Gitu. Polimer. Ia macam getah polimer. Kalau kita pegang yang asal dia pun dia kata nyunyuk getah kita boleh lipat tapi nak patah tak boleh, susah nak patah. Dan kita ada buat ujian macam tu. Ujian kita bakar lah sikit. Biasanya ujian bakar je permatian je. Memang dia bau macam getah. Bau macam getah. So nak test boleh nak test? Tunjuk. Situ. Sini je dapat je sikit. Tak apa Pak Mok, sama ada dia ambergris apa tidak. Hari Rabu insya-Allah kita raya Pak Mok. Jangan risau. Lambat sikit lah raya hari ni. Insya-Allah. Tak apa, tak ada masalah waktu tu. Jadi kita tengok secara ujian fizikal lah. Ujian fizikal. Kiranya ujian ni kita pun ada stage dia. Stage dia benda ni mesti larut dan pelarut. Nasib baik kita larut benda ni, larut dan pelarut. Jadi kita boleh proceed untuk ujian kimia seterusnya. Tapi kalau kita
Larut ni larut apa larut memang kita nak proceed dah. Yang habis situ je. Betul. Confirm benda tu benda yang tidak ada ciri-ciri ambergris lah. Ambergris. Oh, itu cara dia. Ni ada sama bakar kita tak tengok. Kau bakar-bakar. Oh. Dia layu gitu dalam ni. Biasa kita tengok kelang ni buat layu gitu. Kelang hati dadah ah. Ya. Cuba. Ah. Bau hangit sikit lah. Bawang kita pakai plastik. Oh, dia pun kita macam plastik atau sebut polimer lah biasa. Kalau polimer ni kadang-kadang banyak dia mari daripada apa ni sumber-sumber petroleum. Oh gitu. Bawa polimer ni banyak daripada petroleum. Pasal saya pun suspek dia memang dah pernah diproses dah. Oh. Material tu, objek tu pernah melalui satu proses baru. Hangit baru. Ya. Jadi gitulah keputusan dia. Suka atau tidak suka, inilah ujian cara makmal. Ujian cara makmal. Tapi dari sudut Pak Muk pula, sama ada Pak Muk nak kata dia benda-benda lain tu, tu tak ada masalah lah. Maknanya kita buat secara ujian makmal. Apa-apa keadaan pun tak ada masalah. Gitulah. Pak Muk pun boleh bagi ke makmal yang lain. Takut makmal lain jumpa benda lain pula. Paling penting Cik Asrul di atas kesudian lah pihak UMT dengan segala kata fasiliti yang UMT ada, tolong kita Pak Muk untuk kena pasti benda ni sangat besar lah. Tidak kita akan sentiasa bertanya-tanya. Ya ke tak? Ya ke tak? Benda apa? Cuma soalan Pak Muk yang Pak Muk boleh tahu sekarang ni, dah tahu dah menapa sebenarnya benda tu kan. Tu je lah. Maknanya dari segi nak kata tumbuhan dalam dasar laut tu pun bukan lah. Saya rasa bukan lah. Kalau dia tak bergetah gitulah. Ini memang bergetah. Jadi akhir kata lah daripada Cik Asrul lah. Untuk orang-orang yang menonton ni ataupun ada benda-benda yang sebelum ni saya pernah buat video atau Cik Asrul nak betul balik ke apa ke, boleh bagi tahu ataupun ada lah benda-benda kita rasa kita nak menyampaikan. Mungkin salah faham orang. Betul lah salah faham orang. Banyak lah sebelum pada ni kan. Sebab kita pun mulakan sebih ni lama dah. Dan memang apabila apa yang kita tunjuk ni adalah satu kaedah saintifik yang bagi kita sepatutnya diterima pakai di peringkat mungkin peringkat antarabangsa. Dia perlu diterima pakai sebab ujian saintifik ni dia tak akan boleh menipu. Dia mesti ada bukti dan juga perbandingan yang sesuai lah. Sebab tu kita kena ada standard dia sebelum kita boleh katakan ujian kita tu betul ataupun salah. Dan biasanya dalam analisis pun satu ujian tak mencukupi. Beberapa ujian barulah ianya lebih kemah lah, lebih confirm lah benda-benda tu. Dan macam saya kata sebelum pada ni, tak mustahil orang ramai akan jumpa ambergris di Malaysia. Boleh berlaku dengan sifat dia yang terapung dan boleh hanyut ke mana sahaja. Jadi mungkin kita tahulah akan datang siapa yang paling bernasib baik yang akan berjumpa ambergris. Sebenarnya kita dengar di luar negara orang jumpa banyak tu, banyak ni, macam-macam orang jumpa. Tetapi tugas kami hanyalah membantu masyarakat untuk memberi bukti secara saintifik dan secara kimia. Itu saja. Kalau nak suruh kami tolong jual beli benda tu, kami tak laksanakan lah. Aktiviti tu hanyalah aktiviti daripada pihak-pihak lain lah, dapatkan pihak lain lah. Tapi kita percaya memang ramai peminat dan juga pembeli dan penjual ambergris ni, sama ada secara terang ataupun cara pasaran gelap lah. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya pun ucapkan terima kasih sebab kebelakangan ni kita tengok netizen pun semakin matang dalam buat komen ke, dan dari segi pengetahuan tentang ambergris ni, muntah pauh ni mungkin semakin bertambah baiklah dalam masyarakat. Jadi itu sajalah kita boleh bantu masyarakat. Okey, itu saja Cik Asrul. Untuk Pak Muk pula, sepatah dua kata daripada Pak Muk. Dapat Pak Muk mana? Dapat Pak Muk biasa tak ada masalah. Biasa je. Yalah, kalau anda kata kita berteka-teka pun tak pergi ke mana. Tak pergi ke mana. Betul. Bila kita melibatkan ujian yang skala makmal ni, kita dapat jawapan yang benar. Tak kira lah lepas ni. Tapi dari segi sudut sentimentalnya, benda tu tetap ada nilai sentimental. Sebab dia jumpa dalam keadaan yang agak pelik lah. Kita kata pelik lah. Orang tak biasa tengok lah. Kita nak fikir macam mana ni. Maksudnya macam mana? Maksud tu. Jadikan hati juga lah. Maknanya lepas pada ni, mungkinlah sesiapa saja mungkin jumpa pula barang-barang yang sama. Dia bolehlah merujuk pada UMT untuk dapatkan kepastian. Kita boleh bantu dia. Gitulah. Jadi Pak Muk, macam mana Pak Muk, ada apa-apa akhir kali? Akhir kata ke benda ke? Akhir kata maknanya
Macam kata tadilah. Redor lah. Redor aja. Redor je. Cuma datang sini pun untuk mengetahui Ya, sebenar. untuk mengetahui. Jadi gitulah awak-awak. Sampai setakat tu lah perkongsian kita untuk part yang ketiga. Sebab ramai sangat orang minta ni. Dia ingat kita nak susuk jawapan lah apa benda lah. Tapi gitulah, ada atas ketulusan pihak UMT. Kat mana-mana pun kena tuang dia sendiri yang dengar keputusan ni. Kalau saya saja tak boleh. Jadi gitulah, sampai sini saja. Terima kasih Cik Asro. Terima kasih sama. Kita akan letak nombor telefon Cik Asro juga ke nombor telefon siapa ni untuk orang mudah untuk buat berurusan lah. Jika ada apa-apa berkaitan dengan Ambergris, boleh rujuk dengan UMT. Jadi gitulah deh. Assalamualaikum. Ni kita punya orang kerja kuat kan. Orang kuat. Orang kuat kita ni. Terima kasih. Terima kasih Cik. Yalah, kita jumpa lagi Cik Asro bila saya jumpa yang Ambergris baru pula. Ya, insya-Allah. Insya-Allah tak masalah. Okey Abang Mu Baik Abang Mu Okey, kita pergi bazar Ramadan lepas ni. Baik boh. Okey, ni sekarang ni Pak Mu ni dia buat dah kecil-kecil ni. Dia nak bagilah. Buat atas orang-orang. Bagi awak atas. Bagi Pukul ambil kenang-kenangan lah. Kenangan. Abang ambil dua buat atas. Pinggang tu. Pinggang tak kuat. Pinggang tak kuat. Kendi je panggil. Itulah. Oh, dia lekit lah. Dia macam betul tak saya kata Cik Asro? Sebenarnya tak semua orang berani nak buat ujian ke atas benda dia jumpa, betul tak? Sebab dia takut nak menimbulkan kenyataan. Betul tak Cik? Betul. Kebanyakan. Dia takut kalau orang tertanya-tanya benda tu masih lagi bahagia, faham? Jadi bila dia tahu benda tu apa-apa jadi ratusan dia. Sebenarnya Pak Mu ni boleh jadikan contoh lah sebab dia nak tahu. Maknanya kental lah. Andai kata dia dak buat lah. Andai kata dia dak buat ujian. Dia hanya mendakwa je. Ni memang motor kapau ni. Saya tahulah ni sama gini. Orang percaya. Betul. Mana kalau nak jual RM50 satu dia boleh. Betul. Kalau nak tipu boleh dah. Boleh dah. Scam orang boleh dah. Nak scam. Tapi Pak Mu ni dia tambuhlah buah-buah tipu ke benda. Orang kata berani untuk tampil untuk buat ujian. Jadi awak-awak pun boleh ambil satu pengajar orang. Andai kata kita jumpa dengan siapa-siapa lah yang mendakwa Ambergris ke benda, tanya mana sedia UMT. Tu baru betul tak? Mana sertifikat daripada UMT kalau ada, betul. Gitu. Zaman moden ni patutnya boleh buat dah pengesahan gitu. Pengesahan gitu. Bukan sekadar dakwaan je. Bukan zaman 80 70 hang dulu kan. Betul. Masa jumpa kayu ni kok, ni kayu daripada bunyiang letak benda kan. Bukan kita menidakkan tapi benda tu dakwaan yang tak ada asas. Tapi tu dah dakwaan tak ada asas tu kena ada juga orang yang percaya. Ramai yang percaya masalah dia. Kalau Pak Mu kata ni, saya jumpa ni tubik dalam tanah, saya mimpi. Memang percaya Pak Mu. Pitih lah Pak Mu. Tambah-tambah belah Pak Mu ni ini ada nauk tau. Lagi lah. Cakap benar apa seperti begini. Jadi gitulah boh. Terima kasih banyaklah sekali lagi. Jadi ni saja je Pak Mu kata dia niat dah sama ada Ambergris pun. Dia nak bagi kenangan kepada kawan-kawan di Makmah ni. Kira lah sama ada yang berharga atau tidak berharga pun, biarlah orang kata. Kan masuk dalam mimpi kan mana. Lagi kok ngai. Macam-macam. Ada gitulah awak. Tengok makan tu dah. Tengok makan tu dah. Tengok buka petang ni. Ambil ni tok dah kema leloh. Macam kema tok dah kema. Jadi molek dah ni. Jadi molek tok dah kema dah. Hanya. Batu kema tadi. Hanya. Jadi kita Cik Asro terima kasih. Saya pun minta maaf dengan Pak Mu. Ada berapa orang ni? Ada berapa orang ni? Ada 10 orang. Boleh dah ambil pakai dari. Orang pengajar pun kita pergi kat sini. Walaupun kata ni, dia suruh buat orang nak jumpa. Betul. Dia benda pelik tadi. Kita sebut objek pelik. Dakwah Ambergris tu tak lah. Tapi objek tu tetap pelik. Objek tu tetap pelik. Betul lah. Baik. Terima kasih banyak Cik Asro. Minta maaf kalau kita salah silap kurang-kurang kita sebab kita suka main kurang-kurang kan. Kan dia makan-makan lepas ni. Sekarang ni buku apa? Buku sebelah tu lima ni. Itu. Allah. Cik Asro, saya
berangau dengan Pak Mu. Kalau emigri Pak Mu petang ni bazar Ramadan kita tapau Melaka. Kita borong Melaka bazar Ramadan. Dia dah bersek je. Banyak. Betul lah. Jadi kita lah Cik Azrul, terima kasih banyak abang-abang kita lah, cik-cik kita semua, ahli-ahli sains, ahli-ahli kimia bahkan ni. Jadi itulah. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. Baik.